Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jadi untuk subjek adab dan akhlak tahun 3, kita sambung untuk pelajaran yang ketiga, adab menziarahi orang sakit. Okay, murid-murid boleh buka muka surat 22. Jadi menziarahi orang sakit adalah sunat dan digalakkan oleh Islam. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, sesiapa yang menziarahi orang sakit atau menziarahi saudaranya kerana Allah Ta'ala, maka terdengarlah suara yang memanggil dan mengatakan, bagus dan bagus langkahmu, dan ambillah tempat tinggalmu di dalam syurga. Jadi apa yang kita faham daripada apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah ini, mengatakan bahawa penting, sangat penting untuk kita menziarahi orang yang sakit, dan digalakkan oleh Islam. Dan pesakit akan berasa lebih bersemangat untuk sembuh. Jadi bila kita datang tu, kita datang menziarahi kawan kita ke, saudara mara kita ke dan sebagainya, jadi kita memberikan dia aura yang positif lah, dan dia bersemangat, dan dia lebih bersemangat untuk sembuh. Bila kita datang dengan aura yang positif, maksudnya kita memberi kata-kata semangat, jadi aura negatif yang ada dalam diri dia akan hilang. Dan lantaran daripada itu, bila pesakit tu dah bersemangat untuk sembuh, dia boleh melawanlah penyakit tu. Itu sebabnya kita digalakkan untuk menziarahi. Yang kita tak boleh, dia dah sakit kita biar je dia macam tu. Jadi bila kita biar dia macam tu, jadi bila pesakit tu dah stres, penyakit lagi mudah nak datang dan lagi mudah untuk serang dia balik. Jadi sebab tu kita kena datang melawat ataupun menziarahi orang yang sakit, orang yang sedang sakit. Jadi muka surat 23, siapakah yang perlu diziarahi ketika sakit? Dalam buku ni dia nyatakan ada 6. Jadi yang pertama, ibu bapa. Yang kedua, saudara mara. Yang ketiga, rakan sekelas. Yang keempat, jiran. Yang kelima, orang Islam. Dan yang keenam, guru. Jadi bila keenam-enam ni, bila ada berlaku dalam diri kita atau dalam kehidupan kita, contoh macam kawan-kawan sakit ke, jiran ke, guru ke yang sakit, jadi murid-murid pergilah melawat, pergilah menziarahi, tengok keadaannya macam mana. Jadi muka surat 24, adab menziarahi orang sakit. Jadi kita tengok apa dia adab-adab dan kita perlu jaga bila kita nak menziarahi orang yang sakit. Jadi yang pertama, kita mestilah memilih ataupun pilih masa yang sesuai. Apa dia? Tidak melawat pada waktu awal pagi. Kedua, tidak melawat pada waktu lewat malam. Dan yang ketiga, waktu melawat di hospital seperti berikut. Ini kalau pesakit berada di hospital. Yang pentingnya kita kena pilih waktu yang sesuai. Macam waktu pagi tu, kalau orang sakit pagi ni dia tak bersihkan diri dia lagi, dan waktu itu pun dia mungkin tengah tidur lagi, jadi tak sesuai untuk kita datang. Sama juga macam
melawat pada waktu lewat malam. Selalunya pesakit ni dia nak berehat. Jadi macam dalam pukul 9, 10 itu dia dah tidur dah. Jadi bila kita melawat lewat, kalau kita datang tu pesakit dah tidur, jadi kita datang nak melawat, jadi mengganggu waktu rehat dia. Jadi stres. Okay, itu yang pertama, pilih masa yang sesuai. Yang kedua, mematuhi peraturan di hospital. Ini kalau pesakit berada di hospital, kita kena ikut peraturan yang ditetapkan oleh pihak hospital. Tak boleh sembarangan je. Jadi apa dia yang pertama? Ikut waktu melawat. Macam tadi, tengah hari pukul 1 hingga 2 petang, dan pukul 4.30 dan 7.30 malam. Pukul surat 24 murah boleh tengok surat 24. Jadi yang kedua, kanak-kanak sentiasa di bawah penguasaan ibu bapa. Yang ketiga, menjaga kebersihan. Yang keempat, tidak merokok di dalam kawasan hospital. Dan yang kelima, tidak membuat bising. Semua ini perlu dijaga. Agar pesakit itu tidak berada dalam keadaan yang tertekan. Sebab hospital ni selalu tempat yang senyap. Bila ada anak-anak ataupun kanak-kanak ni membuat bising, jadi dia akan menimbulkan pesakit itu akan stres. Dia nak berehat, dia tiba bising, dia stres. Jadi dia mengganggu pesakit. Dan tidak boleh merokok. Ni paling penting, tidak boleh merokok lah. Nanti contoh pesakit itu ada masalah paru-paru. Jadi bila ada masalah paru-paru ni, dia tak boleh terdedah kepada udara yang tercemar. Jadi bila kita merokok, nanti elok-elok dia macam gitu, nanti dia innalillah terus. Okay, jadi sebab tu tak boleh merokok. Kena jagalah. Nak merokok, dekat kawasan merokok lah. Jadi yang pertama, pilih masa yang sesuai. Yang kedua, mematuhi peraturan di hospital. Yang ketiga, berdoa. Jadi doa yang pertama ialah doa mendengar kematian atau kemalangan. Macam mana? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu bila kita mendengar kematian ataupun kita mendengar kemalangan ataupun musibah, kita baca doa ni, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang kedua, doa ketika menghadapi kecelakaan. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan yang ketiga, doa orang yang sedang sakit. Macam mana? Allahumma fa'inna ala ghamarati mauti wa sakaratil maut. Itu doa orang yang sedang sakit. Jadi yang seterusnya, murid-murid boleh buka muka surat 26. Yang ni kita memberi kata-kata perangsang. Antaranya apa dia? Bersabarlah, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Kita cakap kat dia, sakit itu kafarah dosa. Beruntunglah bagi sesiapa yang bersabar. Dan setiap penyakit ada ubatnya, berusahalah mencarinya. Ini maksudnya kita memberi kata-kata perangsang untuk pesakit tadi. Macam saya kata tadi, bila kita cakap, kita memberi kata-kata perangsang ni, kita bagi aura positif. Bila kita bagi dia kata-kata perangsang, mindset dia akan
tukar daripada aura negatif kepada positif. Bila dia sentiasa dalam keadaan yang positif, mudah untuk dia sembuh. Bila dia aura dia negatif, dia memikirkan yang tidak baik, jadi penyakit senang datang. Sama juga macam kita sekarang ni, walaupun kita sihat, contoh kita sihat, murid-murid sihat, tapi kita sentiasa memikirkan aura-aura yang negatif, memikirkan perkara yang tak elok, jadi penyakit senang datang kat kita. Apa dia? Contoh sakit kepala, kena penyakit itu, penyakit ini. Sebab apa? Sebab diri kita sendiri yang create. Diri kita yang create penyakit tu untuk datang. Kita jemput dia datang. Sebab apa? Sebab kita memikirkan perkara yang negatif. Sebab tu dalam hidup kita, jangan kita memikirkan ataupun jangan kita aura dan diri kita ni negatif. Orang cakap selalu berfikir negatif, tak baik. So kena sentiasa positif. Jadi saya rasa sekadar itu saja daripada Ustaz. Kita akan sambung lagi untuk the next video sampai habis tajuk adab menziarahi orang sakit untuk video seterusnya. Jadi yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk itu datangnya daripada kelemahan Ustaz sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.